Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Alhamdulillah, dapat lagi kita berjumpa pada hari ini yang mana saya akan berkongsi mengenai buku saya. Muslim Professional. Buku saya Muslim Professional. Yakni buku ini tentang bagaimana menjana profesionalisme dan kualiti sebagai seorang pekerja Islam. Alhamdulillah. Jadi tajuk yang saya pilih pada hari ini ialah rasuah. Jangan rasuah. Okey, dalam buku saya ini saya meletakkan yang saya panggil sebagai 7J. 7 benda yang jangan kita lakukan langsung semasa bekerja. Yakni salah satunya ialah jangan rasuah. Cuma hari ini kita nak tumpukan kepada perkara tentang rasuah. Jadi 7 perkara, 10 perkara yang saya masukkan dalam buku saya ini. Yang pertamanya, jangan menipu, jangan rasuah, jangan dengki, jangan malas, jangan putus asa, jangan zalim, jangan maksiat, jangan membazir, jangan mengumpat dan jangan mungkir janji. Jadi hari ini khusus saya akan membincangkan tentang jangan rasuah. Jangan rishwah, bahasa Arabnya rishwah. Jangan rasuah. Bahasa Inggrisnya apa? Bribe. Bribe. Ini bab yang ke-6. Bab yang ke-6 dalam buku saya ini. Kalau nak beli pun boleh. Boleh hubungi saya. Dan saya akan boleh hubungi saya 019-356-4632 tu. Dan saya boleh hantarkan. InsyaAllah. RM30. InsyaAllah. Jadi hari ini kita akan membincangkan tentang jangan buat semasa dalam bekerja, iaitu jangan rasuah. Jangan rasuah. Di zaman mutakhir ini, gejala rasuah telah menjadi-jadi dan telah menjadi begitu sinonim dalam bekerja. Na'udzubillah. Dari pemimpin hinggalah para pekerja bawahan, semua ingin meminta rasuah, yakni melakukan kerja yang sudah memang menjadi tanggungjawabnya. Memang dia dapat gaji, tapi masih lagi meminta rasuah. Na'udzubillah, dosa besar. Adakah kerana jahil atau sengaja mencari murka Allah atau kerana desakan hidup hingga terpaksa melakukan rasuah? Gaji tak cukup ke yang terpaksa buat rasuah? Na'udzubillah. Dosa besar. Secara mudah, definisi rasuah ialah memberi sogokan untuk mendapatkan sesuatu. Memberi sogokan untuk mendapatkan sesuatu. Faham? Memberi sogokan untuk mendapatkan sesuatu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 188. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam litakulu fariqan min amwalin nas bil ism wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan janganlah kamu makan harta benda kamu di antara kamu dengan batil. Dengan cara yang tak betul, dengan batil. Dan kamu ajukan perkara itu kepada penguasa. Beri rasuah kepada penguasa dengan maksud supaya kamu makan sebahagian dari harta orang lain dengan dosa. Padahal kamu mengetahui.
So, sengaja buat rasuah. Itu adalah dosa besar. Sebagaimana ayat Al-Quran ini. Dalam tafsir Jalalain, ayat ini membawa maksud bahawa Allah melarang kita dengan sengaja menggunakan barangan orang lain dengan tidak sebenar, seperti mencuri, peras ugut, menipu dan rasuah. So, memang tidak boleh, haram menggunakan barang orang lain tanpa yang sebenarnya. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wa tudlu biha ila al-hukam li ta'kulu fariqan min amwalin nas bil ism. Dan kita sogok dengan hakim-hakim dengan uang supaya perbuatan kita itu mendapat untung. Wa antum ta'lamun, dengan sengaja sedangkan kamu mengetahui. Dalam hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dan Ibnu Hibban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud hadis kursi, Allah melaknat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bukan hadis kursi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allah melaknat pemberi rasuah dan yang menerima rasuah. Dalam kes rasuah ni dua-dua berdosa, orang yang memberi dan orang yang menerima. Bukannya orang yang memberi saja, orang yang menerima pun berdosa. Dua-dua adalah berdosa. Dan dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud, barang siapa yang kami pekerjakan pada suatu pekerjaan, kemudian kami beri gaji, maka apa yang diambilnya selebih dari itu bererti suatu rasuah ataupun suatu penipuan. Dia dah dapat gaji yang ditetapkan, tetapi mendapat habuan yang lebih lagi daripada apa yang dia buat itu. So, insya-Allah itu pun adalah penipuan ataupun rasuah juga. Dia dah ada gaji, kemudian daripada gaji itu buat kerja, dapat lagi benda-benda yang selebih daripada itu. Dalam contoh, seorang sahabat pergi kutip zakat. Sahabat Nabi radhiyallahu anhu pergi kutip zakat. Kemudian ada orang bagi lebih kepada dia, dan dia telah menerima itu. Bila dia bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bagi tahu itu adalah rasuah. Islam mengharamkan rasuah dan perkara yang berkait dengannya supaya tidak meluasnya kerosakan. Jadi hikmah tak boleh ambil rasuah ni ialah kerana ia akan meluaskan kerosakan dan kezaliman, seperti menetapkan hukum dengan jalan tidak sebenar. Bila dah rasuah tu nanti menghukum dengan perkara yang tak sebenar. Sebab contoh hakimnya dapat orang sogok uang, nanti hukumannya itu jadi lain. Itu na'udzubillah. Itu adalah rasuah. Iaitu dengan jalan tidak sebenar atau mendahulukan orang seharusnya diakhirkan dan mengakhirkan orang yang seharusnya didahulukan. So, hukuman telah dibuat secara tidak sebenar. Oleh kerana ada habuan, ada sogokan. Na'udzubillah. Islam mengharamkan rasuah dalam bentuk dan nama apapun, seperti dengan berdalih sebagai hadiah atau belanja makan atau hamper dan sebagainya, macam-macam. Nama itu tak kisah. Tapi kalau sogokan itu adalah didefinisikan sebagai rasuah. Na'udzubillah. Dalam realiti kerja hari ini, dalam realiti kita bekerja dalam hari ini, hendaklah dibezakan antara belanja makan dengan rasuah. Kadang-kadang dalam bekerja ada kawan-kawan kontraktor ataupun apa-apa ajak belanja makan. Kalau dia dengan niat silaturahim, lama tak jumpa, itu bolehlah dengan yang tentunya niat. Orang yang membelanja makan adalah dengan niat silaturahim, dan orang yang dijamu adalah menyatakan bahawa belanja makan ini tidak akan mengubah keputusan yang akan dibuat.
Berhati-hatilah dalam urusan ini kerana kedua-duanya itu, iaitu pemberi dan penerima rasuah, adalah berdosa besar. Jadi sama-sama insya-Allah kita berhati-hati dalam perkara-perkara yang melibatkan rasuah ini. Dosa menjadi dosa besar dan ada satu kesalahan. So, insya-Allah tujuan kita ialah untuk mencari harta yang halal dan berkat. InsyaAllah, setakat itu dulu. Siapa yang nak beli buku saya, boleh beli. Hubungi saya di 019-356-4632. Muslim Professional. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.